sekali dia ternampak pintu belakang dapur tu macam terbuka sikit. Dia nampak nenek dia masuk. Nenek dia pun cakap, "Apa kamu buat ni, Jad? Tak tidur lagi, dah pukul 12 lebih." Wallahullazi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to our channel. Okey, kepada yang masih belum lagi subscribe, yang baru saja datang ke channel ni, jangan lupa untuk ramai-ramai subscribe, like, follow dan share our channel kepada kawan-kawan anda so that mereka pun dapat dengar cerita-cerita seram yang menarik daripada saya. So, without wasting any time, let's roll it. Okay, kisah yang pertama ini diceritakan oleh seorang lelaki yang saya beri nama gelaran dia sebagai Ijat. Dia ada seorang nenek dekat kampung dia. Nenek dia ni baru kematian suami lah, itu Atuk Ijat, dalam 5 bulan yang lalu. Jadi Ijat ni dia duduk dekat dengan rumah nenek dia, dalam 500 meter je daripada rumah dia. Ayah dia kata, "Ijat, kau pergilah tolong teman-teman tidur rumah nenek supaya nenek tu tak sunyi lah duduk sorang-sorang kan." Kesian sebab nenek dia dah lanjut usia, dah dalam lingkungan 90 tahun macam tu. Tapi nenek dia kudratnya sangat kuat lagi lah, boleh buat kerja rumah lagi. Ijat pun okey je. So setiap hari dia akan tidurlah rumah nenek dia. Dipendekkan cerita, satu hari ni bila dia duduk dekat rumah nenek dia, dia akan selalu tengok TV tau dekat ruang tamu. Pada macam lepas maghrib macam tu, sampailah tengah malam kan dia akan tengok TV. Okay, masa Ijat tu tengah tengok TV, satu malam tu, tiba-tiba Ijat dengar bunyi sesuatu dekat dapur. Bunyi pang, bunyi macam pinggan jatuh tau. Lepas tu Ijat macam, siapa pula kat dapur ni? Kucing ke? Ijat pun terus bangun dan nak pergi ke dapur. Kalau bukan haiwan, tiba-tiba orang ke yang nak pecah masuk rumah kan. So dia pun pergi ke dapur. Bila dia buka lampu, dia tengok betul dia pinggan dekat lantai yang dah berterabur, pecah kan. Lepas tu Ijat pun pandang sekeliling. Sekali dia ternampak pintu belakang dapur tu macam terbuka sikit. Dia nampak nenek dia masuk. Nenek dia pun cakap, "Apa kamu buat ni, Jad? Tak tidur lagi, dah pukul 12 lebih." Lepas tu nenek dia ambil penyapu dekat belakang pintu. Ijat ni nak tolonglah nenek dia sebab kesian lah nenek dia buat kerja sorang-sorang kan. Lepas tu nenek dia pun menghalang. Nenek dia macam, dah pergi masuk tidur, tak apa, biar nenek buat semua ni, kamu tak tahu ni. Lepas tu Ijat pun macam, tak apalah, nenek dia dah suruh masuk dalam. Dia pun pergilah naik atas. Bila dia naik atas, dia sambunglah balik nak tengok TV sebab dia tak rasa macam nak tidur pun lagi, walaupun masa tu dah pukul 12 lebih nak pukul 1. Bila dia dah naik atas, dia sambung tengok TV. Tiba-tiba pintu bilik nenek dia terbuka. Lepas tu nenek dia menjengah daripada dalam, nak pandang kat Ijat. Nenek dia kata, "Ijat, kamu tak tidur lagi ke?" Ijat ni dalam hati, nenek ni tadi kan dia nampak aku kat dapur. Lepas tu nenek dia pun terus keluar bilik. Lepas tu Ijat macam, Nenek gimana tu?" Nenek kata, "Kamu tak dengar ke bunyi kaca berjatuh dekat dapur tadi tu? Nenek dalam bilik pun dah dengar." So Ijat macam pelik lah. Kata, apa nenek ni? Tadi dia juga yang kat dapur pergi bersihkan kaca-kaca tu. Lepas tu dia tanya kita balik. Ijat macam pelik lah. Lepas tu nenek dia pun terus pergi dapur. Ijat ni dah macam rasa something wrong tau. Ijat pun tunggu nenek dia naik atas balik. Bila nenek dia naik atas balik, muka nenek dia macam dah lain tau. Nampak macam gelisah. Lepas tu nenek Ijat kata, "Ijat, dah kamu stop tengok TV ni, pergi masuk bilik tidur." Lepas tu Ijat pun tak membantah. Dia macam berfikir tau. Dia berfikir secara rasional. Dia kata, siapa yang dekat dapur tadi? Sebab dia ni tengok TV ni akan menghadap tangga daripada dapur nak naik ke atas. Jadi kalau nenek dia dah siap bersihkan kaca dekat dapur tu, dah tentu-tentulah nenek dia akan naik atas. Tapi dia tak nampak pun nenek dia naik atas. Tahu-tahu dia tengok nenek dia keluar daripada bilik pula, nak pergi ke dapur. Lepas tu nenek dia tanya dia, "Kamu tak dengar ke bunyi kaca jatuh dekat dapur tu?" Padahal dia ada dengan nenek dekat dapur kan sebelum tu. Ijat pun dah rasa lain macam ni. Dia memang tak boleh tidur. Lepas tu dia asyik terdengar je dekat keliling rumah dia ni. Dia dengar nenek dia tengah berborak dengan orang tau. Tapi dia tak tahulah tu nenek dia ke atau bukan nenek dia. So sebenarnya siapa yang Ijat jumpa dekat dapur tu? Nenek dia ke atau bukan nenek dia? Sejak daripada hari tu, Ijat langsung dah tak berani dalam dekat rumah nenek dia. Kisah yang kedua ini diceritakan oleh seorang wanita yang saya panggil nama dia sebagai Amy.
Amy ni duduk dekat Kuala Lumpur dekat satu kondominium dengan kakak dia. Nak dijadikan cerita, satu hari ni Amy dia selalu pergi kerja, balik kerja dengan kakak dia. Kakak dia kita panggil Mona. Okey, Amy dengan Mona ni selalu pergi kerja, balik kerja sama-sama lah naik kereta. Satu hari, diorang balik kerja lambat sikit lah waktu malam. Tiba-tiba kereta Mona, kereta kakak dia ni buat hal. And then kakak dia decide letakkan dulu kereta kat tepi ni sebab dah malam kan. And then call Grab, tahan taksi, semua tak ada tau. Sebab masa tu dah terlalu lewat malam kot. Nak tak nak, diorang call lah Abang Amy. Abang Amy cakap, minta maaf sebab malam tu abang dia ada hal. Tak semena-mena, tiba-tiba ada satu taksi ni lalu. Taksi tu pun berhenti depan diorang. Bila taksi tu berhenti, diorang nampak ada seorang pakcik Cina kat dalam taksi tu. Dia macam ibarat orang mengantuk disurunkan bantal lah. So, diorang pun tanpa berfikir panjang masuk je lah dalam taksi tu. Diorang pun berborak dengan pakcik tu dalam taksi. Memang macam biasa je, nampak macam perbualan yang biasa. Tapi Amy ni perasan yang lama sangat diorang ada kat dalam teksi tu. Lebih kurang dalam 1 jam. Amy bila dah tersedar, dia sikulah kakak dia. Dia cakap, Kak, kau tak rasa ke kita dah ada kat dalam teksi ni macam dah lebih 1 jam pula? Ikutkan tempat yang kereta kakak dia mati tu dengan kondominium diorang, lebih kurang dalam 20 minit je. Dekat je. Memang dah dekat sangat dah. Tapi diorang bila naik teksi daripada situ nak ke rumah dia, dia rasa macam sangat lama, macam 1 jam lebih. Mona ni start lah cakap dengan pakcik tu. Pakcik bawa kami ke mana ni? Dia takutlah pakcik tu tersalah jalan kan. Lepas tu pakcik tu angguk-angguk. Pakcik tu tak jawab. Tiba-tiba diorang rasa macam teksi tu berada dekat satu dunia lain yang dekat dengan rumah diorang. Bila dah berhenti, Mona ni keluar dulu dan pergilah dekat pakcik teksi tu. Dia nak bagi duit. Pakcik tu pandang tempat lain. Pakcik tu kata tak apa. Pakcik tu tak nak ambil duit. Amy ni macam terpinga-pinga lah. Kenapa pakcik ni? Lepas tu kakak dia cepat-cepat panggil Amy. Amy cepat keluar. Dua-dua dah keluar daripada teksi. Barulah dua-dua ni perasan yang teksi tu sangat uzur. Dari luar sangat uzur. Sebab tadi masa dekat tempat kakak dia mati kereta tu, keadaan gelap. Jadi diorang tak nampak sangat rupa teksi tu macam mana. Bila dah sampai depan kondominium, dah ada lampu jalan semua, diorang nampak teksi tu sangat uzur. Macam teksi zaman dulu-dulu. Diorang tengok nombor plate pun macam nombor plate yang lama. Lepas tu diorang tengok jam. Tengok jam lagi lah diorang pelik. Dah pukul 3 pagi. Maksudnya daripada pukul 11 lebih yang keretanya mati tu sampai hampir 3 jam baru sampai rumah mereka. Padahal 20 minit je daripada kawasan tempat kakak dia keretanya mati nak ke rumah, nak ke kondominium diorang. So siapa sebenarnya bawa mereka ke rumah mereka? Okey, sekian sahaja cerita kita pada episod kali ini. So, pengajaran untuk cerita yang pertama, kadang-kadang kita ni tak tahu amalan atau ilmu apa yang diamalkan oleh orang tua kita. Jadi, tak payah fikir pasal orang lain, fikir pasal diri sendiri. Kita perbentengkan diri kita dengan ilmu yang cukup untuk melindungi diri kita daripada gangguan-gangguan makhluk halus ni. Pengajaran bagi cerita yang kedua, kita kadang-kadang kena bersyukur bila dijumpakan dengan makhluk-makhluk yang macam ni. Sebab kadang-kadang ada yang baik, ada yang tolong kita. Macam ni, dia nasib baiklah dia muncul sebagai pemandu teksi yang hantar pergi ke rumah. Dia tak bawa pergi ke alam lain pun. Kita pun kena sentiasa berdoa kepada Allah supaya kita sentiasa dilindungi walau di mana jua kita berada. Okey, sekian saja untuk episod kali ini. Semoga terhibur. Kepada yang masih belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like dan komen banyak-banyak supaya kita boleh bagi lebih banyak cerita lagi untuk episod-episod yang akan datang. Sekian saja untuk hari ini. Assalamualaikum. Ciao.